Hai murid-murid semua, hari ini kita akan mempelajari topik pengurusan mental dan emosi iaitu pemikiran positif. Standard pembelajaran kita untuk topik ini ialah mengetahui maksud dan ciri-ciri pemikiran positif, memahami faedah pemikiran positif dalam mengurus mental dan emosi, mengaplikasikan cara mengurus pemikiran emosi dan tingkah laku dalam kehidupan harian, menganalisis hubungan antara pemikiran, emosi dan tingkah laku dalam kehidupan harian. Emosi merupakan sesuatu perasaan atau jiwa yang kuat, terbit daripada dalam diri seseorang. Emosi boleh melahirkan perasaan sayang, gembira, seronok, benci, takut dan cemburu. Emosi memberi kesan terhadap psikologi mental seseorang. Seseorang yang memiliki emosi yang positif dapat mengawal perasaan dan tindakan mereka dan mempunyai daya ketahanan dalam pencapaian matlamat dan mempunyai hubungan interpersonal yang baik. Tahukah anda, jika kita selalu berfikiran positif, kita akan berasa lebih gembira, hati kita akan berasa lebih tenang dan hidup kita akan lebih ceria. Jadi, apakah maksud pemikiran positif ini? Pemikiran positif bermaksud kebolehan berfikir dan bertindak secara rasional dalam menghadapi sebarang situasi. Untuk memupuk pemikiran positif, langkah pertama adalah dengan berusaha mengamalkan pemikiran positif dalam kehidupan seharian. Cara untuk membina pemikiran positif ini ialah bermula dari ubah penampilan diri ke arah yang lebih baik, fokus kepada apa yang kita ingin capai, jangkakan kejayaan tersebut, bergaul ataupun berkawan dengan orang yang berjaya, jadikan kejayaan orang lain sebagai inspirasi, dan sentiasa sarankan diri untuk sentiasa positif. Bila kita bercakap tentang pemikiran positif, ianya sering dikaitkan dengan pemikiran negatif. Jadi, macam mana pemikiran negatif ini dapat mempengaruhi pemikiran yang positif? Pemikiran negatif ini apabila kita berfikir tentang benda yang menjurus kepada perkara yang tidak baik. Sebagai contoh, apabila kita berfikir untuk malas melakukan sesuatu pekerjaan, hendaklah kita ubah pemikiran kita tersebut kepada pemikiran yang positif. Kita segerakan segala urusan tersebut supaya kerja kita akan siap dan di masa akan datang, kita akan biasa dengan cara pemikiran tersebut. Pemikiran positif juga adalah kemahiran yang perlu dikuasai oleh semua orang untuk mengurus mental dan emosi dalam kehidupan seharian ke arah hidup yang lebih berjaya. Kita ambil contoh satu situasi iaitu anda adalah seorang yang lemah dan kurang motivasi untuk melakukan aktiviti fizikal. Apabila anda berfikiran negatif, apa yang anda akan fikir ialah kita akan lebih banyak mengeluh daripada melakukan perkara tersebut. Contohnya, kita akan fikir letih apabila melakukan aktiviti fizikal. Kalau saya berlatih dan bersenam setiap hari, belum tentu saya akan dapat menurunkan berat badan.
Badan saya sakit selepas bersenam dan saya tidak mahu melakukannya lagi. Apa kata kalau kita tukar pemikiran negatif tersebut kepada pemikiran yang positif? Apa yang kita fikir ialah, saya tahu saya mampu mencapai berat badan yang saya inginkan. Saya akan bersenam setiap hari untuk mengekalkan gaya hidup yang sihat. Bila kita sudah mula mengubah gaya pemikiran kita ke arah yang lebih positif, maka kita akan banyak mendapat faedah. Contohnya dalam melakukan aktiviti fizikal tersebut, apa faedah yang kita akan dapat setelah berfikiran positif? Kita akan berfikir bahawa aktiviti kecergasan fizikal ini dapat menjamin tubuh badan yang sihat dan cergas. Latihan yang berterusan akan menghasilkan kejayaan. 4 langkah mudah untuk kekal berfikiran positif. Yang pertama ialah mengenal pasti situasi, menilai kewujudan fikiran negatif, menilai sama ada pemikiran negatif tersebut sahih atau wajar serta mempunyai fakta yang kukuh, dan gantikan pemikiran negatif dengan pemikiran yang lebih munasabah. Oleh itu, pemikiran positif ini adalah sesuatu yang baik dan semua individu harus mengamalkan gaya pemikiran positif ini dalam kehidupan seharian. Bila kita berfikiran positif, secara tidak langsung kehidupan kita akan berubah kepada lebih bahagia dan ceria. Pada masa yang sama, setiap hari kita harus menulis atau mengingatkan diri sendiri apa perkara baik yang telah kita lakukan supaya dapat merangsang otak dan emosi agar sentiasa tenang dan bersyukur. Malah, kita perlu sentiasa memberi fokus kepada kekuatan diri serta merancang bagaimana menggunakan kekuatan yang ada pada diri kita untuk terus cemerlang. Sekian, itu sahaja daripada saya. Terima kasih.